Assalamualaikum, saya Nursuhaini binti Muhammad Razali. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengenalan diri saya. Rakan-rakan saya memanggil saya dengan nama Lily dan saya berumur 20 tahun. Saya tinggal di Cengke. Saya lahir pada 19 hari bulan 9 2000 dan dilahirkan di Hospital Cengke. Saya mempunyai 7 orang adik-beradik dan saya anak ke-6. Saya merupakan seorang pelajar University College of Yayasan Pahang dalam jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ibu saya bernama Aslina binti Anturi sebagai seorang suri rumah yang berasal daripada Kuala Lumpur. Manakala ayah saya Muhammad Razali bin Muhammad sebagai seorang peneroka yang berasal dari Pahang. Saya memilih jurusan ini kerana saya bercita-cita menjadi seorang guru dan juga mendapat sokongan daripada ibu dan bapa saya. Saya seorang yang mudah bergaul dan mudah menerima pendapat orang lain. Disebabkan oleh permintaan ibu saya, setelah tamat dalam diploma, saya bercadang untuk menyambung belajar dalam ijazah. Saya menyediakan satu video pengajaran berkaitan dengan sains di bawah tajuk pendidikan alam sekitar iaitu jenis pencemaran. Objektif yang ingin dicapai ialah jenis-jenis pencemaran, punca-punca pencemaran dan kesan-kesan pencemaran. Apa itu jenis pencemaran? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan bahawa pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan, iaitu mengotorkan atau pengotoran alam, perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarak. Jenis pencemaran adalah disebabkan oleh faktor semula jadi. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia antaranya adalah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. Pencemaran udara adalah merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselsaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ianya dibebaskan ke atmosfera. Berikut adalah berita tentang kematian yang berlaku disebabkan oleh pencemaran udara yang berlaku di negara kita, serta jerebu yang merupakan salah satu daripada pencemaran udara yang berlaku di negara kita. Seterusnya, punca-punca pencemaran udara adalah pembakaran terbuka, merokok dan pembuangan udara bahaya dari kilang dan kenderaan. Terdapat pelbagai kesan pencemaran udara seperti yang telah dinyatakan. Di dalam video ini, kita dapat melihat 7 juta kematian dunia akibat pencemaran udara yang berlaku di negara kita. Terdapat pelbagai kesan pencemaran udara yang telah dinyatakan di dalam video ini. Seterusnya adalah pencemaran air, iaitu kebocoran dan luahan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi. Punca-punca pencemaran air adalah pertanian, perlombongan, projek perumahan, pembalakan serta pembinaan lebuh raya. Keperluan oksigen biologi iaitu BOD, Biological Oxygen Demand, menjadi tinggi. BOD adalah indeks pencemaran air yang berguna terutama yang berkaitan dengan bebanan organik air. Disebabkan oleh pencemaran air, sesetengah penduduk tidak dapat memiliki bekalan air yang bersih dan yang mencukupi. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang disebarkan oleh tikus dan boleh berjangkit kepada manusia. E. coli adalah sejenis bakteria yang menyebabkan simptom muntah cerit-berit dan sakit perut. Seperti yang kita tahu, lebih daripada 70% tubuh manusia terdiri dari air. Selain oksigen, air mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Air diperlukan oleh semua organ dalam tubuh agar dapat berfungsi dengan sempurna. Contohnya, proses pembuangan racun atau toksin, pelicin bagi sendi-sendi, membantu proses pencernaan dan menstabilkan suhu tubuh. Pembuangan sisa-sisa kilang akan mengalir di dalam sistem saliran terutamanya parit dan sungai.
Masalah ini sekiranya sisa-sisa ini mengalir ke dalam sistem bawah tanah yang akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercemar. Masalah ini akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri. Bahan-bahan yang dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air. Seterusnya hidupan akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar. Selain itu juga, manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah sara dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri. Terdapat 5 punca-punca pencemaran air. Kesan-kesan pencemaran air adalah menjejaskan kesihatan manusia dan haiwan. Selain itu, menyebabkan kerosakan kehidupan marin. Yang ketiga, menjejaskan kualiti air minuman. Seterusnya, pencemaran tanah yang ditakdirkan sebagai perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Selain itu, hidrokarbon, petroleum, cyanida dan arsenik, bahan partikel seperti PVC dan polimer turut menjurus kepada pencemaran tanah dan air bawah tanah. Sekiranya tindak balas kimia berlaku, ia akan menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk. Kegiatan perlombongan berskala kecil juga menyebabkan masalah pengendapan yang teruk di bahagian hilir, lalu menyebabkan saliran lombong berasid. Kegiatan perlombongan seperti emas, perlombongan pasir dan penembus guna tanah serta pembangunan lain di sepanjang pantai meningkatkan ancaman terhadap ekologi hidupan akuatik. Seterusnya, punca-punca pencemaran tanah ialah bahan buangan kilang seperti minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang dibiarkan begitu sahaja atau ditanam dalam tanah. Kedua, masyarakat, pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelubusan yang tidak sistematik. Kesan-kesan pencemaran tanah boleh menyebabkan kesuburan tanah tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian, hakisan tanah dan juga membunuh haiwan di bawah tanah. Selain itu, pencemaran bunyi yang boleh didefinisikan sebagai bunyi bising yang keterlaluan yang boleh membengkakkan telinga individu yang mendengarnya. Kategori pencemaran boleh berpunca daripada manusia seperti jeri tanda bunyi kenderaan atau pencemaran bunyi semula jadi. Punca-punca pencemaran bunyi ialah sistem pengangkutan. Kedua, pembinaan bangunan. Ketiga, kenderaan. Dan keempat, kuari. Namun begitu, kesedaran di dalam masyarakat kita dalam pencemaran bunyi masih terlalu rendah. Mereka terlalu terdedah dalam menyebabkan pencemaran bunyi seperti menaiki kenderaan dan bangunan yang dijalankan. Tahap kesedaran di kalangan majikan dan pekerja masih rendah dan kurang. Hal ini kita boleh melihat di dalam video ini terdapat banyak kesan pencemaran bunyi yang menyebabkan kenderaan dan pembangunan yang dijalankan. Hal ini juga bunyi deruman enjin kenderaan di jalan raya serta bunyi hon yang tiada henti boleh membengkakkan pendengaran dan mengakibatkan stres, terutamanya di jalan raya yang sesak. Hal ini bertambah teruk dengan kewujudan kereta dan motosikal. Berikut merupakan kesan pencemaran bunyi, iaitu kesan kepada persekitaran dan haiwan, ekosistem terganggu dan kesan kepada manusia. Akhirnya ialah langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, mengadakan pelbagai undang-undang dan aktiviti untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar dan menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral. Topik kedua kita ialah hubungan manusia dengan alam sekitar. Harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih, karena jika lingkungan kita kotor akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Di dalam video ini, objektifnya ialah
Pelajar dapat mengetahui definisi, pelajar dapat mengetahui kepentingan, pelajar dapat mengetahui kesan dan pelajar dapat mengetahui langkah. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar boleh didefinisikan sebagai keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Sebagai contoh, penduduk kampung mengadakan gotong royong menebas semak sama dan menanam tayar-tayar serta tindih kawasan pembuangan sampah yang dihaskan. Selain itu juga, kilang kertas atau tisu menggunakan bahan kertas terpakai untuk membuat produknya tanpa mengotorkan alam sekitar atau mencemarkan alam sekitar. Seperti di dalam gambar ini juga kita dapat melihat pelajar sekolah mengadakan kempen mengutip surat khabar lama tujuan untuk kita semula dan mengadakan kempen mencantikkan kawasan sekolah dengan menanam tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, kepentingan menjaga alam sekitar ialah mewujudkan suasana hidup yang selesa. Sebagai seorang Muslim, kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara dan membaik pula alam sekitar adalah sama seperti menjaga agama. Ini kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama secara tidak langsung, menodai kewujudan manusia di muka bumi. Yang kedua ialah dapat memelihara alam semula jadi untuk generasi akan datang. Sekiranya kita menjaga alam sekitar daripada mula-mula, generasi yang akan datang dapat menikmati hidup di dalam bumi yang mempunyai alam sekitar yang indah dan bersih. Selain itu ialah kualiti kehidupan manusia meningkat. Hal ini sekiranya kita menjaga alam sekitar dengan baik, bumi kita akan terhindar daripada berlakunya pencemaran-pencemaran yang boleh terjadi seperti pencemaran tanah, pencemaran bunyi dan pencemaran udara yang terjadi disebabkan sikap manusia yang tidak mempedulikan kebersihan alam sekitar. Keempat ialah keseimbangan alam sekitar terpelihara, iaitu tiada berlakunya tanah runtuh, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai, pembuangan sampah di merata tempat dan sebagainya yang boleh mencemarkan alam sekitar. Akhirnya, mengurangkan kes pencemaran dan kemusnahan alam sekitar. Jika kita menjaga alam sekitar dengan baik, kes-kes pencemaran tidak akan berlaku dan kita akan memiliki keindahan alam sekitar. Seterusnya, kesan tidak menjaga keharmonian manusia dengan alam sekitar. Kesan yang pertama ialah berlaku masalah pencemaran. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, ianya merupakan pelepasan asap kilang yang dibebaskan secara tidak terkawal. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan sahaja gas pencemar dilepaskan oleh industri, manakala habuk-habuk yang mampu mengakibatkan sesak nafas. Selain itu, pembuangan sampah sarap di dalam sungai menyebabkan penyakit kronik. Akibat meminum air yang tercemar, manusia akan dijangkiti penyakit menular, penyakit ginjal, artritis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit kulit, kanser, gangguan sistem saraf, penyakit hati, jangkitan sistem penghadaman, penyakit batu karang, batu dalam empedu dan sebagainya. Terjadinya jerebuk ini kerana sikap manusia yang tidak menjaga alam sekitar dengan baik. Aktiviti pembalakan haram juga yang menjejaskan keindahan alam sekitar semula jadi serta pembakaran hutan yang menjadikan pencemaran haba. Kesan kedua ialah menjejaskan kualiti kehidupan manusia. Seperti gambar yang kita dapat lihat, ianya menyebabkan pencemaran yang berlaku dan menyebabkan semua masyarakat terpaksa mengambil langkah berjaga-jaga dalam melakukan aktiviti harian. Kesan ketiga ialah merosakkan sistem alam sekitar. Keempat ialah penularan wabak penyakit.
disebabkan oleh pelepasan asap kilang yang terlalu bebas, menyebabkan pencemaran udara dan telah mengakibatkan pelajar sekolah yang terjejas dalam penyakit asma dan lain-lain lagi. Disebabkan pencemaran air, masyarakat tidak dapat saluran air yang bersih dan menyebabkan penyakit bawaan air yang boleh mengundangkan keresahan kepada masyarakat. Kesan yang terakhir ialah menjejaskan sistem akuatik. Di dalam gambar ini sudah terang lagi bersuluh sikap manusia yang tidak mementingkan kepentingan alam sekitar dengan membuang sampah di dalam sungai. Bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, malah telah membunuh kehidupan di dalam air seperti ikan. Di dalam gambar kita dapat lihat akhirnya ialah langkah untuk mewujudkan keharmonian manusia dengan alam sekitar. Langkah yang pertama ialah melakukan aktiviti gotong royong. Selain kita dapat bekerjasama dalam mencantikkan alam sekitar, kita juga dapat mengeratkan perpaduan sesama kaum. Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Contohnya, mereka dapat berbincang dan bertukar pandangan dalam mencantikkan alam sekitar. Langkah kedua ialah mempergiat aktiviti kita semula. Amalan kita semula adalah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana bahan-bahan buangan atau barang yang terpakai tidak akan dibuang ke tempat yang sepatutnya. Sampah serak dan bahan buangan yang tidak berada di tempat pelupusan sampah boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan orang yang menetap berhampirannya. Kita semula ialah proses memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Kita semula mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran air serta mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baru dari bahan mentah. Bahan-bahan yang boleh dikita semula contohnya seperti kertas. Semua jenis kertas sama ada yang berwarna ataupun yang tidak berwarna seperti surat khabar lama, majalah lama, buku, katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat dan kotak boleh dikita semula. Selain itu, kaca. Semua jenis kaca termasuklah botol minuman, bekas minuman, botol vitamin dan bekas kosmetik. Yang ketiga ialah plastik. Beg-beg membeli belah plastik, beg plastik dari supermarket, botol minuman plastik, botol air mineral dan bekas makanan yang diperbuat daripada plastik boleh diproses untuk dikita semula. Akhirnya, logam. Semua jenis barang yang diperbuat daripada aluminium seperti tin minuman boleh dikita semula. Langkah yang seterusnya ialah mengadakan program seperti penghijauan bumi. Amalan penghijauan di persekitaran rumah bermaksud menanam pokok di persekitaran rumah sama ada di dalam atau di luar rumah. Hijauan pokok-pokok dan bunga-bungaan selain dari mencantikkan kediaman rumah, ia juga turut menyumbang kepada udara yang segar. Suasana ini bukan sahaja merupakan amalan gaya hidup sihat, bahkan dapat mendidik anak-anak mencintai alam sekitar. Tanaman tumbuhan memerlukan banyak karbon dioksida dari atmosfera, jadi semakin banyak tumbuhan dan pokok boleh digunakan, semakin besar peluang untuk memperlambatkan pemanasan global. Akhirnya ialah mengadakan kempen menjaga kebersihan. Menjaga kesihatan lingkungan merupakan satu kewajipan bagi setiap individu selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hamba-hambanya. Kesihatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar dari penyakit. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan kerana menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua. Manfaatnya ialah terhindar dari penyakit yang disebabkan persekitaran yang tidak sihat. Kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Ketiga, bebas dari pencemaran udara. Keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktiviti hari-harian.